Filem ini dibuka dengan Fernando, seorang jurulatih seni mempertahankan diri, yang menghisap rokok di rumahnya, sementara dia tersesat dalam fikirannya sendiri yang mendalam merenung lukisan. Suatu hari, Fernando akan pulang ke rumah, apabila hujan mula turun. Dia berhenti di tepi jalan, dan mula menghisap rokok. Sebuah kereta berlalu dan air menyimbah kepadanya. Dia membuang rokoknya ke bawah, dan melihat bahawa rokok itu terapung di dalam air, dan ia masuk ke dalam pembetung. Di hadapan pembetung, dia melihat tebing Rio. Pada masa itu, dia mula berfikir, dan memutuskan bahawa dia akan merompak bank Rio. Tetapi untuk merompak bank, dia memerlukan beberapa orang lagi, yang boleh membantunya dalam melakukan perkara yang meragukan ini jenayah. Jadi, orang pertama yang dia pergi ialah seorang lelaki, bernama Sebastian. Dia memberitahu Sebastian bahawa dia cenderung untuk merompak bank Rio. Dia memintanya untuk menggali lubang di pembetung, iaitu di bawah tebing, supaya lubang itu boleh Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Bawa mereka terus ke dalam. Sebastian memberitahunya bahawa ia akan menjadi terlalu mahal, dan dia harus mencarinya pelabur dahulu. Fernando kemudian pergi ke sebuah gereja, di mana dia bertemu seorang lelaki tua, bernama De Bauza. Dia memberitahu De Bauza tentang rancangannya, dan dia berkata bahawa dia benar-benar mahu membantu Fernando, tetapi dia mengarahkannya kepada seorang lelaki bernama Mario, mengatakan dia tidak mempunyai wang yang cukup. Mario adalah seorang pencuri, itulah sebabnya dia memberitahu Fernando bahawa dia mungkin berminat dalam hal ini. Kemudian, Mario sedang duduk di salon anak perempuannya, ketika dia memotong rambut. Anak perempuannya, Lucia, memberitahunya supaya tidak lewat untuk makan malam kali ini, tetapi dia mengatakan bahawa dia tidak akan dapat makan malam, kerana dia sibuk membuat kerja. Kemudian dia memeluk Lucia dan pergi. Dia memanjat bangunan, dan pergi ke pejabat. Dia membuka peti besi, dan mencuri wang itu, menipu wanita pembersih untuk berfikir bahawa dia bekerja di pejabat itu, dan melarikan diri dengan wang itu. Dia memutuskan untuk pergi ke sebuah bar, tetapi menyangka bahawa sebuah kereta mengekorinya. Di dalam kereta ialah Fernando. Fernando sedang bercakap dengan seseorang melalui telefonnya, apabila Mario datang dan memecahkan tingkap kereta dia. Dia mengugutnya, kerana dia fikir Fernando bersama polis. Dia menjelaskan bahawa dia tidak bersama polis, jadi Mario meninggalkannya dan pulang ke rumah. Selepas pulang ke rumah, dia menyedari Fernando dihantar oleh De Bauza. Fernando merancang rompakan itu, dan dia mahukan Mario dalam pasukannya, itulah sebabnya dia menghantarnya mesej menyuruhnya datang ke kedai aiskrim pada hari Jumaat jam 5 petang. Kemudian, Mario bertemu Fernando, di mana Fernando memberitahunya semua tentang rompakan itu. Dia membawanya ke tebing Rio, di mana dia meletakkan sekeping pita panjang di dalam pembetung. Kemudian kedua-duanya masuk ke dalam pembetung, di mana mereka melihat pita tergantung, ban, di atas pembetung ini. Mario mengatakan bahawa dia akan melabur dalam operasi ini. Mereka duduk, dan mula merancang rompakan. Mario bertanya kepadanya, bagaimana dia akan melalui penderia gerakan tanpa disedari, yang Fernando mengeluarkan saman, dan mengatakan bahawa saman ini akan membantu. Dia bertanya bagaimana untuk membuka peti besi, dan mengatakan bahawa mereka perlu masuk ke dalam bank untuk melihatnya dari dalam, dan kemudian membuat spekulasi di mana peti besi itu. Sebastian dan Fernando masuk ke dalam bank, dan mengambil gambar dari dalam. Sebastian memberitahu pengawal bahawa Fernando sedang mengambil gambar bank, begitu sahaja pengawal akan membawanya ke dalam untuk menyoal siasat, sementara dia melihat sekeliling dengan baik. Mereka mencari kameranya, tetapi dia mengeluarkan kad memori itu. Pengawal membiarkan dia pergi, apabila mereka mendapati tiada apa-apa yang mencurigakan. Tetapi Fernando melihat sekeliling dengan baik, dan sekarang dia tahu di mana mereka perlu membuat lubang untuk menceroboh ban di tempat yang betul. Mereka merancang untuk membuat lubang tepat di mana pengawal membawa Fernando. Tetapi apa yang mereka tidak tahu, adalah jarak antara pembetung dan ban. Oleh itu, mereka melakukannya melalui basikal, supaya tidak ada yang curiga. Jarak antara ban dan pembetung ialah 7 meter dan 10 sentimeter. Apabila malam tiba, mereka masuk ke dalam pembetung untuk menggali lubang. Mereka terus menggali lubang itu, sementara mereka menghantar Mario ke cawangan lain di tebing Rio, untuk menyewa loker, supaya mereka boleh mendapatkan butiran tentang rupa loker itu, dan mereka boleh merancang untuk membuka kuncinya juga.
Mario mendapat maklumat mengenai loker, manakala Sebastian memberitahu Fernando bahawa mereka perlukan sebuah mesin. Dia memberitahu, untuk membuat lubang yang sempurna, mereka memerlukan mesin yang akan menelan kos RM3,000. Kesemua mereka tinggal di rumah Alberto, yang merupakan seorang lagi ahli pasukan mereka. Mario melihat isteri Alberto, dan menjadi sedikit bimbang, tetapi Alberto memberitahu Mario bahawa dia isteri tahu tentang segala-galanya, dan dia tidak akan mengatakan apa-apa kepada sesiapa pun. Kemudian, Fernando tiba-tiba mempunyai idea untuk merompak ban dengan cara yang lebih baik. Dia terus pergi ke rumah Mario, dan memberitahu idea baharu itu. Dia menunjukkan kepadanya gambar, dan mengatakan bahawa ban mempunyai sistem untuk menghentikan perompak, daripada pintu pagar depan dan dari bawah tanah, tetapi mereka tidak mempunyai sistem untuk menghentikan rompakan dari kedua-dua cara. Dia menjelaskan, mereka akan masuk ke dalam ban untuk merompaknya pada waktu siang, kerana bilik kebal akan dibuka. Polis akan datang, dan berfikir, mereka adalah beberapa perompak biasa yang cuba merompak ban, dan mereka akan melarikan diri dari lubang itu, manakala polis tidak akan memikirkan tentang pembetung. Dia berkata, mereka akan mencuri segala-galanya dan melarikan diri, dan tiada siapa yang akan dapat menangkap mereka. Keesokan harinya, semua orang menyamar dan pergi. Mario dan The Bowser pergi ke ban, memakai topeng hitam, dan mereka mengeluarkan palsu mereka pistol mainan. Mereka sudah membuat keputusan, mereka akan mengambil pistol mainan, supaya jika mereka ditangkap, mereka boleh mengelak masa yang sangat lama dalam penjara. Mario menelefon pengawal ban, dan dia mengambil telefon pengawal sementara polis datang keluar. Dia menghantar pengawal keluar, tetapi dia tidak begitu membantu polis. Sementara itu, seluruh pasukan masuk ke dalam, melalui lubang, dan mereka mula membuka bilik kebal. Mereka mula mengambil wang, tetapi yang mereka perlukan hanyalah sedikit masa. Pengawal memberitahu polis bahawa mereka mengambil telefonnya, jadi seorang pegawai polis menelefonnya telefon. Mario mengambil, dan berpura-pura menjadi seorang lelaki bernama Walter. Dia cuba meluangkan sedikit masa, supaya Fernando dan yang lain boleh mengambil wang itu. Dia memberitahu pegawai polis, dia hanya akan bercakap dengan peguam daerah. Peguam daerah juga datang, dan dia mula bercakap dengan Mario berpura-pura menjadi Walter. Mario memberikan nombor kepada peguam, dan memberitahunya bahawa itu adalah nombor peguamnya, dan memberitahu peguam untuk bercakap dengannya. Nombor itu adalah telefon lain yang dia miliki, dan Mario juga berpura-pura menjadi peguam Walter. Peguam memberitahu dia untuk datang dan cuba meyakinkan Walter untuk membiarkan semua tebusan pergi. Mario memberitahu mereka untuk menunggu, dan dia akan berada di sana dalam masa sejam atau lebih. Mereka mengambil wang itu, dan masuk ke dalam lubang dari mana mereka datang. Mario juga pergi, manakala Fernando meninggalkan mesej untuk polis. Sementara itu, pegawai polis itu merasakan ada sesuatu yang berlaku di sana, lantas dia menghubungi pihak khas pasukan. Dia menghantar pasukan ke dalam pembetung, sementara mereka juga memecah masuk ke dalam ban. Sebelum pergi, Fernando meletakkan semua pistol mainan betul-betul di hadapan lubang. Dia juga meletakkan almari logam berat di hadapan lubang, melalui tali. Polis pecah masuk, dan nampak almari. Seorang pegawai mengalihkannya keluar dari jalan, dan melihat lubang di belakangnya. Dia juga melihat bom-bom tangan dilekatkan pada tali. Tetapi kemudian melihat senjata mainan, dan menyedari bahawa semua senjata itu palsu. Dia mengeluarkan bom tangan, dan masuk ke dalam lubang. Pegawai itu sampai ke pembetung, tetapi dia tidak menjumpai apa-apa selain pasukan yang dihantarnya ke dalam pembetung. Didedahkan bahawa mereka semua menukar laluan mereka ke pembetung lain, yang menuju ke berhampiran tanah jajahan. Seorang ahli pasukan mereka juga sedang menunggu di sana, dengan sebuah van. Mereka duduk di dalam van, dan berjaya pergi dengan wang itu, sambil meninggalkan polis yang bingung. Kesemua mereka pulang ke rumah, dan duduk di hadapan berjuta-juta yang mereka curi. Mereka sama-sama mengagihkan wang sesama mereka, dan menjalani kehidupan mereka dengan mewah cara. Kesemua mereka menikmati kehidupan mereka yang kaya, dan beberapa hari berlalu. Alberto duduk di dalam kereta bersama wanita lain. Isterinya menangkapnya dengan tangan merah, dan dia sangat marah kepadanya kerana menipunya.
Dia pergi ke polis dan memberitahu mereka segala-galanya tentang bagaimana suaminya melakukan rompakan baru-baru ini. Dia juga menyebut bahawa Alberto menyembunyikan semua wang yang dia curi di atas bumbung. Polis datang dan mereka memeriksa seluruh rumah. Mereka mencari wang di atas bumbung dan menangkap Alberto kerana mencuri. Mereka juga pergi ke mereka yang lain, satu demi satu, dan pergi ke rumah Mario untuk menangkapnya. Dia cuba lari dan bersembunyi, tetapi polis akhirnya menangkapnya juga. Mereka juga menangkap ketua rompakan, Fernando, semasa dia berada di atas gunung. Mario duduk di bilik soal siasat, manakala anak perempuannya melawatnya. Dia berasa sangat malu kerana ditangkap. Kesemua mereka pergi ke penjara, tetapi mereka mendapat 4 tahun hukuman mereka kerana mereka digunakan pistol mainan. Selepas 4 tahun, Fernando keluar dari penjara ketika Mario menjemputnya. Kedua-dua mereka masih sangat kaya, kerana polis tidak mempunyai rekod berapa banyak mereka mencuri dari bank. Mereka memandu pergi. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Hidupkan pemberitahuan dan tinggalkan suka untuk membantu saluran keluar. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.